Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pendidikan Islam tingkatan 2. Tajuk pelajaran hari ini ialah pelajaran 13, iaitu panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom tengok. Maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yakni kitab Al-Quran. Bahawasanya kita ni kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan dalam hidup manusia. Kitab Allah Subhanahu wa taala ni adalah sebagai panduan dalam hidup manusia. Dalil nakli beriman kepada kitab yakni Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآيات Surah An-Nisa ayat 136 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Muhammad, dan juga kepada kitab yakni wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Nama kitab dan penerima. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Syriani. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Ibrani, dan kitab Al-Quran yang ada pada hari ini ialah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab. Suhuf dan penerima. Suhuf ni ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang mengandungi hukum dasar. Ia berbentuk lembaran-lembaran sahaja. Kita tengok penerima. Siapa yang menerima suhuf? Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Syith alaihissalam menerima 50 suhuf. Okay. Keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Yang mana Al-Quran ini, kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran ini terpelihara sehingga kiamat tanpa dapat diselewengkan. Al-Quran ini menasahkan kitab-kitab terdahulu. Tujuan Al-Quran diturunkan. Apa tujuan dia? Yang pertama, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan. Baik. Penemuan sains dalam Al-Quran. Baik, kita lihat. Proses kejadian manusia yang ada dah tulis dalam Al-Quran. Yang mana bermula dengan nutfah, iaitu sperma. Lepas tu pergi kepada alaqah, segumpal darah. Lepas tu pergi kepada mudghah, seketul daging. Bila dah jadi daging, maka datangnya izamah dan jadilah tulang. Selepas itu izamah lahma, tulang yang dibaluti dengan daging. Lepas tu jadilah janin dan jadilah terakhirlah bayi. Itu adalah proses kejadian manusia. Kulit manusia. Kajian saya mendapati medium penghantar rasa sakit terletak pada kulit manusia. Keadaan penghuni neraka akan dibakar kulitnya sehingga masak hangus. Setiap kali akan diganti dengan kulit yang baru agar mereka sentiasa berterusan merasakan azab yang sengsara di akhirat.
di dalam neraka. Baiklah, hikmah beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, itu meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia. Dapat meningkatkan ekonomi negara. Dapat negara menjadi aman dan maju. Merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Ini adalah hikmah beriman kepada Al-Quran. Okey, jadi setakat ini sahaja kelas hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sekian, terima kasih.